Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada ahli panel sekalian. Selamat datang dan selamat bertandang ke gelanggang Virtual Talk Battle 2021. Topik kita pada hari ini ialah internet, iaitu baik dan buruknya internet dalam kalangan pelajar. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang tajuk forum ini. Internet merupakan satu komunikasi yang menyampaikan maklumat di seluruh dunia. Sistem ini boleh diperoleh melalui komputer yang disambungkan ke talian telefon, sistem Wi-Fi dan juga melalui modem. Dalam dunia yang serba moden kala ini, seluruh masyarakat dunia berlumba-lumba untuk belajar dan memiliki talian internet sendiri di rumah. Tambahan pula, di waktu pandemik COVID-19 ini, para pelajar terpaksa melalui PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, dan juga ODL, iaitu Online Distance Learning, yang dilalui oleh para penuntut universiti. Tak lupa juga pada pekerja yang diwajibkan untuk bekerja dari rumah. Nescaya mereka adalah golongan yang sering menggunakan internet pada masa kini. Melalui internet, kita boleh menerima maklumat dengan cepat. Dalam erti kata lain, segala-galanya berada di hujung jari dalam dunia berteknologi tinggi dewasa ini. Dengan hanya satu klik, kita boleh mengetahui perkembangan luar negara maupun perkembangan isu semasa di negara kita. Dengan itu, tidaklah kita menjadi seperti katak di bawah tempurung. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya adalah 4 orang ahli yang cantik dan manis orangnya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan anda pada ahli panel kita yang pertama. Nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata. Saudari Nur Najwa. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Baik. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, Ayu lagi bergaya, saudari Natasha. Apa khabar semua? Baik. Okey. Seterusnya, selamat datang juga buat saudari Akilah yang manis bertudung merah pada hari ini. Dan tidak lupa pada panel kita yang terakhir yang nampak pendiam tetapi petah berkata, iaitu saudari Hanisah. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama. Apakah masa internet yang diwar-warkan oleh remaja maupun orang yang sudah berusia pada masa kini? Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel yang arif serta para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah, di sini saya akan mengulas tentang kebaikan internet kepada para pelajar secara terperinci. Internet dikatakan sinonim dengan dunia tanpa sepadan, di mana kehadiran internet merupakan satu anugerah yang istimewa kepada dunia pendidikan dan pembelajaran. Malah, penggunaannya adalah tidak asing lagi oleh masyarakat pada masa kini, terutamanya para pelajar, bukan sahaja di peringkat lokal, malah dari seluruh pelosok dunia ini. Pada era globalisasi ini, jaringan internet telah menjadi wahana utama dalam sumber perkongsian, pencarian maklumat dan berita terkini. Seluruh dunia telah menjadi seolah-olah sebuah kampung elektronik dengan adanya internet. Hal ini terbukti kerana keupayaan dan kecanggihan internet mampu mencari pelbagai maklumat melalui ejen pencarian Google dengan hanya menggunakan hujung jari sahaja. Tamsilnya, ia dapat membantu pelajar untuk mencari dan menambah maklumat berkaitan tugasan yang diberikan atau penyelidikan dalam pelbagai bentuk maklumat seperti teks, bergambar atau infografik secara meluas tanpa sebarang cas yang dikenakan. Di samping itu,
para pelajar turut terdedah dengan perkembangan isu atau berita semasa yang hangat diperkatakan atau lebih sinonim dengan berita viral. Contohnya, para pelajar boleh mendapatkan berita yang sahih secara atas talian seperti berita harian, sinar harian dan Astro Awani untuk mengetahui pelbagai laporan berita tempatan atau global dengan mudah dan tepat. Natijahnya, para pelajar tidak akan berfikiran jumud dan ketinggalan zaman dengan adanya kehadiran internet sekaligus melahirkan para pelajar yang berketerampilan tinggi dan berkelas pertama. Selain itu, internet dilihat sebagai media komunikasi dan dapat meluaskan jaringan kenalan secara global. Hal ini demikian kerana internet mempunyai keupayaan dalam menghantar, menerima atau memproses maklumat secara atas talian. Misalnya, pada era norma baharu ini, pengajaran dan pembelajaran di kalangan para pelajar tidak lagi disempadami batu bata di mana penghantaran tugasan adalah dilakukan secara atas talian seperti melalui email, Google Classroom dan Microsoft Teams tanpa perlu membelanjakan kos percetakan. Malah, internet juga dapat menambah dan meluaskan jaringan kenalan di seluruh dunia melalui media sosial seperti aplikasi Facebook dan Instagram. Contohnya, para pelajar dapat berhubung dan bersua muka dengan kenalan mereka daripada pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia atau daripada seberang negara yang lain. Malah, ia diibaratkan sebagai serampang dua mata di mana sambil mereka berkenalan, mereka dapat berkongsi ilmu, perspektif dan bahan ilmiah. Lebih-lebih lagi, generasi kini gemar berkongsikan pendapat mereka melalui live Instagram bersama kenalan mereka. Jadi, ia membolehkan pengikut mereka turut serta memberikan pandangan mereka. Sudah terang lagi bersuluh, keupayaan dan kecanggihan internet memberikan impak yang positif kepada para pelajar dalam melaksanakan tugasan yang diberikan dengan mudah, memperolehi maklumat yang tepat sekaligus melahirkan pelajar yang berkemahiran sosial. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Baiklah, di penghujung hujahan sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa internet banyak memberikan impak yang positif kepada para pelajar. Selain itu, dapat membantu dalam kehidupan seharian kita. Jadi, bolehkah saudari Natasha terangkan betapa pentingnya internet pada masa sekarang? Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator kita yang cantik manis pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin sekalian, seperti mana yang diperkatakan oleh panel yang pertama sebentar tadi, internet amatlah penting untuk masa kini. Hal ini kerana internet telah menjadi keperluan harian kita, manusia sedari celik mata bangun tidur sehingga tutup mata untuk tidur. Namun, dalam konteks pelajar semasa era pandemik COVID-19 ini, internet amat benar memainkan peranan penting dalam sesi pembelajaran mereka. Hal ini kerana kesan daripada COVID-19, sekolah-sekolah dan universiti-universiti telah ditutup bagi mengawal pergerakan wabak COVID-19 ini. Kesannya, para pelajar terpaksa menghadiri kelas secara dalam talian atau lebih disapa dengan Online Distance Learning ODL. Oleh itu, menerusi pembelajaran dalam talian ini, internet merupakan elemen yang penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi, persoalannya di sini, bagaimana internet dapat membantu pelajar? Hadirin sekalian, dengan adanya internet, para pelajar dapat menjimatkan kos dan masa mereka untuk pergi ke perpustakaan
mencari buku-buku, jurnal-jurnal serta material rujukan bagi tugasan mereka. Hanya dengan carian dalam talian, para pelajar dapat mengakses pelbagai sumber secara global untuk menyiapkan tugasan mereka. Mudah kata, internet sudah menjadi gedung ilmu yang baharu untuk para pelajar. Di samping itu, dengan wujudnya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Skype, Google Meet, Zoom dan pelbagai lagi, bukan sahaja membolehkan para pelajar berinteraksi sesama mereka, malah aplikasi ini turut membenarkan para pelajar untuk mengendalikan perjumpaan dalam talian. Seperti yang kita ketahui, pelajar tidak asing lagi dengan tugasan dalam kumpulan. Maka dengan adanya bantuan internet, mereka dapat mengadakan perbincangan dan brainstorming secara bersemuka dalam talian. Hal ini dapat menjimatkan kos dan masa untuk para pelajar berjumpa dan berkumpul untuk menjalankan perbincangan. Para hadirin sekalian, penggunaan internet ada baiknya. Dalam era kemajuan teknologi pada hari ini, kita dapat lihat terdapat banyak platform perniagaan dalam talian yang wujud bak cendawan tumbuh selepas hujan. Seiring dengan kemajuan ini, para pelajar dapat pendedahan awal untuk memulakan perniagaan atas talian. Misalnya, aplikasi Shopee dan Lazada, para pelajar dapat mencungkil bakat berniaga serta memupuk semangat entrepreneur dalam kalangan mereka. Seperti yang kita ketahui, ada dalam kalangan pelajar yang terpaksa mengikat perut untuk mencari duit sampingan. Jadi, dengan adanya internet, para pelajar boleh mengakses pelbagai aplikasi yang menyediakan perkhidmatan untuk jualan atas talian. Contohnya, para pelajar boleh menjadi ejen, dropship atau menghasilkan produk sendiri dan menjualnya secara langsung kepada pengguna. Maka, kita boleh katakan bahawa internet dan aplikasi ini seolah-olah memberi nafas baru untuk perniagaan serta peluang yang terbaik untuk para pelajar menjana pendapatan pada usia yang muda. Justru itu, ingin saya tegaskan di sini bahawasanya kehadiran internet telah banyak membantu dan memberikan keringanan kepada pelajar untuk menjalani sesi pembelajaran yang lancar. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa internet adalah penghubung yang sangat mudah untuk digunakan pada masa kini dan telah banyak memberi sumber bantuan kepada semua golongan. Oleh yang demikian, tidak semua penggunaan internet ini ada baiknya. Sekarang kita beralih pula kepada keburukan menggunakan internet. Soalan saya kepada panel kita yang ketiga. Apakah antara keburukan yang terdapat dalam penggunaan internet pada pandangan saudari? Silakan saudari Akina. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada ahli panel-panel yang bijaksana dan hadirin sekalian. Okey, kita sedia tahu bahawa ataupun maklum penggunaan internet memang banyak kebaikannya, tetapi sekiranya digunakan tanpa ada batasan atau pengawasan daripada orang yang dewasa, kebarangkalian yang tinggi boleh membawa kepada keburukan kepada para pelajar itu sendiri. Memang tidak dapat dinafikan bahawa apa yang diperkatakan oleh panel pertama dan kedua, kita memang ada betulnya, malah jika dilihat dari sudut negatifnya, penggunaan internet ini mampu mendorong kepada keburukan buat para pelajar. Antara keburukan yang mudah dapat kita semua lihat ialah mereka akan mudah terpengaruh dengan sumber yang disampaikan dalam internet. Apa yang cuba saya sampaikan di sini ialah para pelajar akan lebih terdedah dengan sumber-sumber yang tidak sahih yang akan membawa kepada penyebaran berita palsu. Di samping itu, pendekatan dan pemahaman pelajar pada masa kini berbeza pemikirannya. Hal ini kerana mereka merasakan apa yang ditayangkan atau disampaikan melalui internet merupakan maklumat yang tepat dan sahih. Bagi saya, perkara sebegini tidak seharusnya berlaku pada para pelajar kerana ia akan memberi kesan yang negatif dan boleh terjerumus kepada tindakan yang tidak bermoral seperti keyboard warrior serta mereka akan mula
menyebarkan atau berkongsi berita-berita yang tidak tepat kepada rakan-rakan yang lain. Dari sudut pandangan yang lain, internet juga merupakan laman sesawang bagi laman web yang berunsurkan pornografi. Persoalan di sini, adakah para pelajar tidak akan terpengaruh untuk menekan atau melihat laman web tersebut? Sudah pasti mereka akan terpengaruh untuk melihat isi kandungan tersebut disebabkan perasaan yang ingin tahu yang sangat tinggi. Sekali lagi, saya tegaskan di sini ialah penggunaan internet akan membawa kepada keburukan buat para pelajar sekiranya tiada had batasan yang dibendung oleh orang dewasa. Selain itu, keburukan yang dapat dilihat daripada sudut pandangan yang lain ialah internet ini mampu menyemai sikap malas dalam diri individu itu sendiri. Maafkan saya saudari panel 1 dan kedua, pada pandangan saya penggunaan internet akan menyemai budaya malas terhadap para pelajar. Saya tidak menyangkal bahawa internet merupakan medium untuk mencari maklumat, tetapi penggunaan internet yang berlebihan menjadikan pelajar malas untuk berfikir. Apa yang cuba saya sampaikan di sini ialah mereka akan lebih bergantung harap dengan maklumat di internet sehingga tiada masa untuk berfikir sama ada maklumat yang ditayangkan ataupun dipamerkan di internet adalah maklumat yang betul ataupun tidak. Okey, contohnya, mereka akan mengambil jawapan secara langsung daripada internet tanpa mengubah struktur ayat, mampu berfikir sejenak untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah atau guru mereka. Hal ini disebabkan sikap malas mereka yang untuk menyelak buku dan malas untuk mencari jawapan bagi tugasan yang diberikan. Tambahan pula, mereka juga merasakan bahawa internet merupakan penyelesaian yang terbaik yang mampu memperoleh jawapan yang tepat sedangkan tidak 100% yang berada di internet adalah jawapan yang betul. Bak kata pepatah, maklumat di hujung jari. Jadi mereka merasakan apabila mereka menaip dan jawapan pasti diperolehi. Percaya dengan saya, sekiranya sikap ini sudah disemai dalam diri pelajar, sangat susah untuk dibendung, malah sukar untuk kita melahirkan individu yang berintegrasi atau celik pemikirannya. Jadi bagi saya, penggunaan internet ini lebih mendatangkan keburukan buat para pelajar selagi mereka merasakan bahawa internet ini merupakan media untuk hiburan semata-mata, dan bagi saya keburukan ini boleh dibendung sekiranya semua pihak tidak memandang enteng. Justru saya tegaskan bahawa pihak yang terlibat seharusnya mengambil langkah atau inisiatif yang sewajarnya untuk menghadkan penggunaan internet dalam kalangan pelajar yang membolehkan memberikan kesan buruk kepada mereka. Saya tidak menyangka bahawa penggunaan internet memang ada kebaikannya, tetapi keburukan dapat dicegah sekiranya individu atau pelajar itu sendiri mampu menghadkan penggunaan internet kepada sumber yang tidak tepat. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat panel kita yang ketiga mengenai keburukan internet tersebut. Kita sendiri dapat lihat bahawa banyak kemudaratan yang akan berlaku yang disebarkan melalui internet yang dapat mempengaruhi ke arah negatif pada para pelajar. Jadi, apakah pula pandangan panel kita yang terakhir selain berlakunya kemudaratan yang telah disampaikan tadi? Soalan ini saya ajukan kepada panel kita yang terakhir. Silakan saudari. Terima kasih saudari moderator Afifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel yang dihormati serta sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Dalam meniti era modernisasi hari ini, kita dapat lihat penggunaan teknologi dan internet sangatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Namun, setiap perkara yang kita lakukan pastinya akan ada memberi kesan kepada kita. Seperti yang telah dikupas oleh ahli panel kita sebelum ini, saya bersetuju dan ingin menyokong pandangan yang menunjukkan
bahawa internet sememangnya ada memberi kesan yang baik dan juga kesan yang buruk dalam kalangan pelajar. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, platform e-pembelajaran. Saya bertuju dengan sebelum ini daripada panel Najwa yang menerangkan bahawa internet sebagai sumber perkongsian dan juga pencarian maklumat. Selain itu, kelebihan internet yang lain ialah ia bertindak sebagai platform e-pembelajaran. Seperti yang kita tahu, kewujudan e-pembelajaran atau lebih dikenali sebagai e-learning sudah lama wujud dan telah digunakan dalam pembelajaran, baik di sekolah maupun di universiti. Namun, platform ini telah menjadi lebih popular berikutan keadaan pandemik yang sedang melanda Malaysia sekarang. E-learning telah digunakan sebagai salah satu strategi pembelajaran. Kebaikan yang dapat kita lihat daripada e-learning ialah para pelajar boleh mendapat banyak bahan dan juga maklumat. Bukan itu sahaja, terdapat banyak platform yang boleh digunakan oleh para pelajar sendiri untuk lebih mendalami proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Sebagai contohnya, subjek matematik dan juga sains pastinya akan lebih menarik apabila mereka melihat video menggunakan kesan multimedia. E-pembelajaran banyak tersedia sama ada secara percuma ataupun berbayar. Antara laman web yang telah menyediakan kandungan pembelajaran secara percuma ialah seperti kita boleh nampak YouTube, portal EduWeb TV, Learning Pod Interaktif dan juga portal yang disediakan sendiri oleh pihak universiti seperti contohnya UiTM ada UFuture. Terusnya ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, saya turut bersetuju dengan panel Akilah yang menerangkan bahawa internet juga boleh memberi kesan yang buruk terhadap pelajar. Selain daripada ia boleh menjadikan pelajar malas, internet juga boleh menyebabkan para pelajar tidak fokus dalam pembelajaran mereka. Ini terjadi apabila para pelajar lebih banyak meluangkan masa dengan melayari laman web ataupun sosial media yang berbentuk hiburan, di mana ianya tidak mendatangkan sebarang faedah ataupun input yang bagus. Berdasarkan sumber yang dipetik daripada bench online, sebuah kajian mendapati bahawa lebih 60% daripada golongan belia di Malaysia, lingkungan berusia 18 hingga 15 tahun, menghabiskan masa lebih dari 5 jam untuk melayari internet sahaja. Masa yang sepatutnya diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran, menyiapkan kerja sekolah atau kerja khusus terbuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan dengan betul. Sebagai contoh, pelajar lebih banyak meluangkan masa dengan sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram dan juga Twitter. Perkara ini menunjukkan bahawa internet juga memberi kesan yang buruk kepada pelajar apabila mereka ketinggalan dalam pembelajaran atau menghabiskan tugasan yang sepatutnya mereka siapkan. Sebagai kesimpulan, pengaruh internet telah banyak memberi kesan, sama ada kesan yang baik dan juga kesan yang buruk kepada para pelajar. Tahap kemodenan dan juga kehidupan masa kini telah memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan, terutamanya generasi muda dan juga para pelajar. Oleh hal yang demikian, langkah yang berkesan perlulah diambil bagi memastikan keberkesanan yang tinggi dalam penggunaan internet di kalangan pelajar. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada moderator Atifah. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang terakhir yang menyampaikan hujahnya yang sangat berinformasi dan sangat jelas. Jadi berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap agar semua menghayati setiap butir bicara,
pada forum ini yang telah disampaikan oleh ahli panel kita. Tegas saya ingatkan di sini bahawa hendaklah kita berhati-hati semasa menggunakan internet agar keburukan internet ini dapat dielakkan. Kesimpulan penggunaan internet bukan sahaja disediakan untuk kebaikan, malah keburukan juga terdapat dalam kandungan isi internet ini. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi. Di lain masa, bersuah lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian. Terima kasih. Bersama kita lawan COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Hashtag stay at home. Hashtag jaga SOP. Hashtag kita mesti menang.